Sama juga dengan orang lelaki. Saya selalu sebutlah pada orang lelaki, waktu sembahyang Jumaat yang ada kota. Jadi adanya orang yang pergi dari ofis, dari rumah, beratur, tengah panas, sampai giliran cukup dah kota, tak boleh masuk dah. Tak payah marah. Ni dia marah ke AJK. Marah siap maki hamun AJK. Dapat dah pahala. Balik sembahyang zuhur kat rumah. Bahkan dapat additional lagi pahala beratur tengah panas tu. Sebab Allah tahu niat kita. Ni tiba-tiba beratur, lepas tu tak boleh masuk, dia duduk maki hamun kat AJK. Jadi biarlah dengan jiwa itu kita datang untuk ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah kami agar menjadi hamba yang sentiasa bersyukur di atas segala pemberian-Mu, sentiasa mengingati-Mu dan sentiasa memperelokkan ibadat kami kepada-Mu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kak Salwa dan Jawatankuasa dan semua di Masjid Al-Falah dan juga yang sedang menonton online. Dah live dah? Di dua channel pagi ni. Mana dia panggil nama apa? Madinah Studio dan online majlis ilmu. Pada yang menonton online, share. Boleh share dan like. Almost 1 year duduk kuliah depan laptop kat rumah saya. Jadi kita dah biasa dah. Sebelum kuliah sila share. Sila tag rakan-rakan. Tapi subhanallah, dia jadi hikmahnya kalau kita kuliah di alam ni, panggil online ni alam maya. Yang ni alam apa ni? Alam nyata. Kak Salwa kata hari ni first class. Betul? Wow, first class. First class. Subhanallah, sure, first class. Dan memang kat sini ni memang first class kelasnya. Kelasnya sangat first class. Para jemaah mematuhi SOP-nya memang first class display. Saya masuk tadi pun tengok slipper-slipper dan kasut tersusun tu. Reverse parking lagi. Jadi maknanya keluar tu sap je. Ya Allah. Bismillah Allah. Reverse parking tu. Kan? Jadi betul-betul boleh keluar tu dengan kaki kanan. Pasuk-pasuk, Masya Allah. Ada yang tolong susun kat luar, besarnya pahala. Jadi memang first class sungguhlah. Dan cumanya beza kalau yang kelas di alam nyata dengan kelas di alam maya ni, subhanallah, saya memang sejak daripada bulan Mac tahun lepas, bila mula PKP tu, bengong sekejap 2 minggu. Culture shock. Macam mana ni? Jadi mula April, mula kita buat kuliah online. Subhanallah, bila beza kuliah alam nyata dengan alam maya ni, kalau selama ni, bila kita kuliah, saya tak minta maaf lah sahabat-sahabat yang menonton online, tak peduli orang online. Kalau selama ni sebab tak nampak. Jadi kita bersama dengan para jemaah je lah. Jadi bila online, buka laptop, kita boleh layan, boleh communicate dengan orang yang menonton online. Buat apa tu? Sedang sarapan Ustaz, baring-baring atas sofa Ustaz. Ada yang dalam kereta. So kita boleh engagement itu lebih rapat lah. Itu secara online. Dan subhanallah, bila tanya penonton dari mana, kita di Shah Alam, ada yang dari Johor, dari Indonesia ada, dari Singapura, dari Perth, dari ada tu dari
Edinburgh mana, tapi orang Malaysia lah, Malaysian lah. Subhanallah. Jadi mungkin itu antara hikmahnya. So insyaAllah sedikit lah untuk kita sebagai warm up first class ni. Saya ingat saya nak baca sikit satu tajuk dalam buku saya ni. Dulu saya pernah bawa buku ni kat sini dulu. Tajuk dia Muhasabah di Sebalik Musibah. Saya pernah bawa buku ni kat sini dulu kan. Saya ingat saya pernah bawa kat sini, pernah baca sebahagiannya. Ni alhamdulillah hasil kerjasama dengan isteri. Dulu kerjasama jadi anak, ni jadi buku pula. Alhamdulillah. Itu semua rezeki Allah bagi. Alhamdulillah. Tak ingat dah. Muhasabah di sebalik musibah. Kita postmortem. Muhasabah bahasa agama, bahasa modernnya postmortem. Di sebalik musibah, whatever musibah. Dan kalau kita bercakap tentang COVID-19 ni, memang musibah lah kepada individu, pada keluarga, pada orang bisnes, pada orang masjid, pada kampung, negeri, negara, seluruh dunia. Jadi sebagai orang beriman, kita sepatutnya mencarilah hikmah-hikmah di sebalik apa yang berlaku. Dan buku ni pun saya tulis apa khabar hati ni pun, memang ini poin utama dia. Kat belakang ni saya tulis sedikit panggil apa? Panggil dia kat belakang sinopsis kan benda. Saya tulis sikit. Kita berharap dan nak sangat A. Kita berdoa nak A. Kita berusaha untuk dapat A. Tiba-tiba Allah bagi Z. Pada peringkat awal terasa agak kecewa, sedih. Setelah masa berlalu, kita mula mengerti bahawa apa yang Allah berikan adalah yang terbaik untuk kita apabila tersingkap segala hikmah yang tersirat. Itu saya kata apa khabar hati ni. Tapi banyak lagi lah bab-bab lain. Cumanya sesuai barangkali dengan first class kita ni, saya baca bab ni lah, bab 3, muhasabah di sebalik musibah. Boleh? Boleh? Okey. Saya baca dulu sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Musibah yang menimpa, jangan disangka Allah tidak sayang pada kita. Ini terus kita. Kerana musibah itu adalah bukti dia tidak pernah jauh dari kita. Bukti dia yakni Allah amat kasih kepada kita. Jadi nombor satu sekali, poin yang kita nak pegang, berlaku musibah, jangan ingat Allah tak sayang kita. Apa saja musibah. Selain pada COVID ini, mungkin ada musibahnya kematian orang yang dia sayang, ahli keluarga, kan? Mungkin musibah duduk rumah lama sangat, adalah penyakit-penyakit datang, go out, makan semua kat rumah. Makan sedap, sedap, udang, sotong, dah kena go out dah sekarang. Sakit kaki, sakit lutut. Musibah. Ada musibah yang diberhentikan kerja, ada yang company-nya terpaksa tutup, pelbagai bentuk. Kita mulakan bab ni, musibah yang menimpa, jangan disangka Allah tak sayang pada kita. Musibah itu, kita baca hadis Nabi SAW, riwayat Imam Tirmidzi, inna 'idhamal jaza' ma'a 'idhamil bala' wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukht. Sesungguhnya besarnya pahala bergantung kepada besarnya ujian. Nak saling ke makna hadis ni? Tak nak? Terus hafal aje. Okey. Saya baca sekali lagi. Sesungguhnya besarnya pahala tergantung pada besarnya ujian. Tergantung, depend. Besarnya pahala depend pada besarnya ujian. Apabila Allah sayangkan sesuatu kaum, maka dia akan menguji mereka. Tengok, ni Nabi sebut. Bila Allah sayang satu kaum, Allah akan uji. Maka sesiapa yang reda, maka dia akan memperoleh reda. Barang siapa yang marah,
maka dia akan mendapat kemurkaan Allah. Ini hadis Nabi. Nombor 1, apa dia? Kalau Allah uji, tandanya Allah tak senang lah. Allah sayang. Ustaz tak tahu. Saya nak bayar sewa rumah pun. Allah. Ada orang masalah nak bayar sewa rumah. Ada orang rumah banyak sangat nak bayar installment. Tenant keluar. Ada orang yang pening sebab tenant tak bayar sewa. Tak suruh keluar, tak nak keluar. Ada yang tenant keluar tak masuk-masuk. Kan? Jadi masing-masing dengan ujian masing-masing. Allahu Akbar. Yang lagi saya jumpa dia ni rumah dia besar. Jumpa Ustaz, boring lah Ustaz, stres lah duduk dalam rumah. Rasa kesian kita. Kita rasa kesian. Dia bayar rumah tu 5,000 sebulan. Tapi selalu sebut bosan, stres. Subhanallah. Jadi sebenarnya kebahagiaan, ketenangan bukan pada besar kecil rumah. Pada ni yang Rasulullah sebut, siapa yang reda, dia dapat reda Allah. Siapa yang marah, stres, kenapa aku? Kenapa asyik aku je yang kena masalah? Adik-beradik aku yang lain tak kena pun. Kenapa aku je yang kena? Orang lain tak kena pun. Orang yang marah dengan ujian Allah, dia dapat kemurkaan Allah. Tu jadi bertambah stres tu. Yang kita mesti faham, Allah sayang, Allah akan uji. Betul tak? Bila uji ni, orang yang beriman, dia semakin dekat dengan Allah. Lagi banyak pahala dia dapat. Ingat tak dulu masa sihat? Bangun dari kursi macam mana? Masa sihat? Bangun. Ni bila kena go out ni, sakit pinggang. Allah. Pahala dah tu. Ya tak? Allah, ya Allah. Allah sama sekarang sejak sakit ni. Masa sihat dulu, doa kita masa sihat dengan doa kita masa sakit macam mana? Sebab itulah, tak apalah saya rasa saya nak tanya, ada tak yang, tapi takut orang takut nak mengaku pula, ada tak yang pernah lalui positif COVID? Nanti tak payah angkat tangan, nanti orang tak nak duduk dekat pula. Ataupun ahli keluarga dia yang kena kuarantin. Macam mana doa kita saat suami kita kena kuarantin, ataupun anak kita kena kuarantin, ataupun waktu kita jalani kuarantin? Yang swab test tu pun dah nak tunggu jantung. Yang swab test tu? Yang nunggu result dia tu. Tunggu result. Kena swab test kat apa ni? Nak tunggu result. Nak tunggu result je tu. Allahu Akbar. Sebenarnya itulah insan-insan yang the chosen, yang terpilih untuk rasa saat tu. Jadi bila result negatif, lepas tu doa macam mana pula? Betul, kita minta jauh lah. Tapi saya nak beritahu, okey, ini pengalaman orang yang tunggu result. Saya pun lalui. Saya pun bukan positif. Saya pun buat swab test. Sebab saya ingat tak masa Menteri Agama kita Dr. Zul Bakri yang dia positif tu, saya dalam 3 hari sebelum tu ada satu majlis duduk makan sekali dengan dia, duduk dengan dia. Jadi dia positif, kita pun kita pun serah dirilah atas dasar tanggungjawab. Kita pergi serah diri, buatlah. Tapi buat tu yang pertama kena tunggu dalam 3 hari, 4 hari nak dapat result. Oh, masa tu soleh betul jadi. Jadi soleh. Kan? Tapi lepas dapat result negatif, Ustaz dah buat yang kedua ke belum? Allah, kena buat lagi. Jadi yang kedua tu saya terus pergi kat tempat, keluar duit sikit lah. Bayar, buat pagi, malam tu terus dapat result. Jadi soleh tu yang kedua tu sehari je lah. Tapi kita dapat bayangkan, dan saya waktu program online baru ni memang ada interview 2-3 orang yang positif
kemudian warded, quarantine, kemudian alhamdulillah sihat. Memang saya buat program online baru ni. Dengar saya interview sikit lah Ashraf Muslim. Dia positif first batch dulu sebab dia balik syuting dari Kanada awal tahun lepas. Dan juga Ustaz Zuhdi, Ustaz Muhammad Zuhdi pun balik dari Turki, positif juga, kuarantin. Ustaz Zuhdi tu alhamdulillah lah, sempat saya pergi hantar madu, hantar batu saudak masa dia tengah kuarantin. Itu je lah yang dia duduk makan. Alhamdulillah feedback. Dan dia sihat dah lepas tu. Cuma saya nak beritahu, orang yang lalui sama ada dia herself ataupun ahli keluarga dia ataupun Tengku Rizal, itu orang-orang yang Allah sayang semua kan. Kalau ada ahli keluarga kita, masa tu doa macam mana tu? Orang yang kena kuarantin 2 minggu tu macam dia pergi umrah. Dia punya zikir, dia punya doa. Dan bukan dia saja impact tu, ahli keluarga yang sedang menunggu pun. Dan ada juga yang bila tahu positif COVID, dia bunuh diri. Ada kes bunuh diri. Sebab dia tahu dia positif COVID, dia bunuh diri. Maknanya dia mati bukan sebab COVID pun. Mayat dijumpai dalam tandas. Di hospital. Memang menggerunkan laporan daripada Bukit Aman kan. Saya ingat berita bulan 10 tahun lepas, masa tu lebih 200 kes bunuh diri. Sebab tahun lepas 2020 itu berita bulan 10. Lebih 200 kes bunuh diri, tak boleh bayar hutang, mana buang kerja, putus cinta pun ada, tahu positif COVID pun ada, bunuh diri. Allahu Akbar. Jadi kita orang beriman, alhamdulillah, kita selalu ikut kelas. Tak boleh datang ke kelas pun, kita follow kelas-kelas online. Itulah yang menjadi kekuatan kita. Sebab tu Nabi SAW sebut, besarnya pahala bergantung pada besarnya ujian. Dan Allah, kita mungkin kata besar pahala, besar ujian. Nabi sebut, apabila Allah sayang sesuatu kaum, Allah akan uji mereka. Siapa reda, dia dapat keredaan Allah. Siapa marah, stres, menyalahkan takdir, dia dapat kemurkaan Allah. Kita pegang ni prinsip. Kita pegang ini sebagai satu prinsip. Prasyarat untuk mendapatkan kasih Allah Subhanahu wa taala menerusi musibah ini adalah dengan bagaimana kita mampu menempuhinya dengan penuh rasa redha dan sabar. Para nabi dan rasul juga diuji dengan ujian yang sangat hebat, malah lagi hebat daripada kita. Namun ia meninggikan lagi darjat mereka di sisi Allah, kian kukuh keimanan dan ketakwaan mereka kepada Allah. Hadis riwayat Imam Ahmad, manusia yang paling kuat diuji oleh Allah adalah para nabi dan rasul. Bukti Allah sayang para nabi dan rasul. Kemudian yang mengikutinya sesuai dengan tahap keimanan mereka masing-masing. Walaupun pahit ujian yang ditempuh, hati mereka tetap tegar demi Allah Subhanahu wa taala. Ujian disambut dengan hati yang lapang dan redha. Janji Allah amat pasti bahawa di sebalik kesulitan ini, dia bakal menghadiahkan anugerah yang amat bernilai, iaitu Islam semakin kukuh terpahat di hati umat sehingga ke akhir zaman. Cuba baca sekali ayat. Inna ma'al usri. Cuba baca sekali lagi. Sarapan dah ke belum ni? Oh, puasa. Muka kena tutup. Itulah kita tak tahu dia orang ni senyum ke masam ke, tak tahu ni. Senyum. Alhamdulillah. Allah. Susah juga ni pakai mask, kita tak tahu senyum ke tak ni. Tak ada ke kita bagi tahu orang yang menonton online, tak ada ke orang nak inovasi buat mask gambar senyum kat sini? Laku saya kata. Ada? Ya, ke dia buat gigi besar tu? Banyak buatlah senyum. Tak boleh nak senyum tu, senyum dari luar ni. Senyum tu sedekah.
Apa tadi? Inna ma'al usri. Cuba sebut sekali lagi. Dapat pahala tu ayat Quran tu. Sekali lagi. Maksud dia sesungguhnya disebab bersama kesulitan ada kemudahan, ada kesenangan. Inna sesungguhnya, inna ma'al usri, dengan kesusahan, kepayahan, kesulitan, yusra, adanya kemudahan. Ya Allah, Allah memilih hamba-Nya yang terbaik. Musibah seperti kesakitan, kemiskinan, kegagalan dan kematian adalah cara Allah untuk mendidik manusia. Apabila ujian-ujian ini menimpa, barulah diketahui sekukuh mana redha dan tawakal terhadapnya, serta setinggi mana iman dan ketakwaan mereka kepadanya. Banyaklah bentuk ujian. Masing-masing dengan ujian masing-masing kan. Tapi orang kaya tak ada ujian kan? Okey, ke ada? Tak ada masalah orang kaya kan? Orang kaya ada masalah tak? Orang kaya ada masalah? Tiada Yang jawab tu orang kaya lah tu. Orang miskin ada masalah? Lagilah ada masalah. Tak ikut duit. Tapi mungkin ni kot. Mungkin orang muda tak ada masalah. Orang muda ada masalah? Orang muda ada masalah? Ada juga. Mungkin yang tua lah kot. Yang tua ada masalah? Masalah dengan yang muda tu Ustaz. Ataupun yang bujang. Yang bujang ada masalah tak? Yang bujang ada juga masalah? Dah ada lah. Okey lah. Ke yang dah kahwin ada masalah tak? Ada juga. Yang dah kahwin ada masalah juga. Yang kahwin lagi? Dia ada satu pepatah Arab. Mana mungkin masuk ke hutan tak nak jumpa pokok. Mana mungkin masuk dalam kehidupan tak nak jumpa masalah. So it's normal. Cuma orang beriman how to face, macam mana dia punya menilai masalah tu. Ini kita kata orang beriman dia pegang inna ma'al usri yusra. Oh, teringat saya ambil peluang sikit sini. Kebetulan saya dapat feedback daripada penerbit buku ni. Bila kedai-kedai buku tutup, kedai-kedai buku hantar balik semua. Refund. Saya ingat saya tengah duduk buat sedikit projek. Kalau ada yang nak join menyumbang sama, saya sedang kita nak hantar buku ni ke hospital. Belum ni saya pernah buat dah dulu, hantar di PPUM dalam 3 tahun lepas, buku lain. Buku saya. Orang asyik duduk hantar, letak majalah hiburan. Jadi kita letak buku-buku agama. Ni saya buat sendiri lah ni, buku kita sendiri, Apa Khabar Hati. Kita letak kat tempat menunggu, makcik-makcik tunggu giliran nak dapat ubat. Sekarang ni kan banyak tengah beratur. Jadi kita wakafkan buku ni di tempat-tempat tersebut. Saya bila penerbit beritahu, Ustaz ada banyak buku ni, kedai-kedai refund balik ke penerbit. Jadi kita kata tak apalah, kita cuba buat macam ni. Kita letak di klinik, di hospital, tempat menunggu tu. Kalau dulu saya buat di hospital PPUM, buku lama lah, buku saya 20 checklist akhlak. Yang ni kebetulan ni saya kata tak apalah, mungkin musibah ni ada hikmah kot. Ada hikmah. Boleh tak kalau ada tak yang Kak Salwa? Boleh tak kalau dia nak menyumbang, kita nak buat macam mana ada tak? Ada bekas ke sikit? Boleh tak? Untuk saya, kalau ada yang nak menyumbang duit lah, menyumbang duit, saya akan pergi ambil buku tu dengan penerbit dan saya akan uruskan lah, hantar di hospital ni. Kalau ada yang nak menyumbang lah. Tapi nak buat macam mana? Tak, terserah. Kalau buku ni biasa RM25. Kalau nak menyumbang ikut biji pun tak apa, nak menyumbang RM10, RM5 pun tak apa. Boleh. Ada tabung, ikutlah macam mana nak buat.
Ada. Tu. Envelope. Bolehlah sambil-sambil. Tabung tak boleh gerak, kita kena buat satu tabung kat belakang saja. Tulis kat situ tabung buku ustaz je. Mana envelope tu? Boleh sambil-sambil je, sambil-sambil. Sebab yang saya jadi teringatnya, sebab dalam minggu lepas saya dijemput ceramah dengan kepada doktor-doktor dan staf hospital PPUM. Ceramah online. Jadi kita ceramah lah. Dia orang pun maklumkan, Ustaz, buku 20 checklist akhlak yang diwakafkan kat hospital sampai sekarang kita bagi pada masa tu 100 biji. Orang sumbang lah. Hasil sumbangan saya hanya uruskan. Tapi buku ni tahun 2014 dulu. Jadi kebetulan masa saya program minggu lepas dengan PPUM tu, dia orang beritahu, Ustaz, buku yang bagi dulu tu kita guna bagi ke pesakit, kat wad. Bukan bagi, diwakafkan lah, letak kat tu. Saya kata Alhamdulillah. Masa tu kebetulan dia maklumkan buku ni syarikat Rifan. Saya kata kita buat lagi lah, tapi letak kat hospital lain pula. Itu yang saya terfikir ni. Kalau dia nak menyumbang. Ada envelope tadi tu? Mana envelope? Itu. Okey, terima kasih. Okey, bolehlah. Okey. Kalau ada yang nak beli sendiri pun ada, saya bawa sikit buku ni. Tapi nanti lepas kuliah lah. Tu saya kata, barangkali mungkin ni juga ada hikmah. Jadi tersebar melalui kita sendiri. Alhamdulillah. Lepas tu kita kata, musibah seperti kesakitan, kemiskinan, kegagalan dan kematian adalah cara Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendidik manusia. Apabila ujian-ujian ini menimpa, barulah diketahui sekukuh mana redha dan tawakal terhadapnya, serta setinggi mana iman dan ketakwaan mereka kepadanya. Ini cara Allah Subhanahu Wa Taala nak mengukur iman kita kepadanya. Firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 2, ahasiban nas. Ini penting. Ini penting, surah Al-Ankabut ayat nombor 2. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia menyangka bahawa dia akan dibiarkan begitu sahaja dengan pengakuan kami telah beriman, sedangkan mereka belum diuji. Ini ayat surah Al-Ankabut ayat nombor 2. Adakah manusia menyangka bahawa dia akan dibiarkan begitu saja dengan dia kata aku dah beriman? Okey, fine. Adakah setakat itu sahaja? Wahum la yuftanun, dalam keadaan mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka biasalah ini menjadi lumrah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalam Allah ini menjadi indikator yang menunjukkan Allah Maha Perkasa, sedangkan manusia bersifat lemah dan tidak berdaya. Allah berkuasa memberikan musibah maupun kegembiraan kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan dia juga berhak menguji dengan tujuan untuk memilih siapakah yang paling layak menempati posisi dekat dengannya melalui musibah ni. Ada seorang raja, dia ni ada pembantu orang kanan, yang paling dia kanan, yang paling dia sayang raja ni. Dan raja ni hobi dia pergi memburu. Dan kalau dia pergi memburu, dia pergi dengan pembantu dia ni je, yang dia sayang sangat. Memburu. Pergi. Dia makan sekali, dia bersembang, buru, rapat. Orang paling rapat dengan raja. Satu hari, dia orang makan buah. Masa tengah-tengah makan tu, sebelum tu saya nak sebut, pembantu raja ni, dia ada satu perkataan yang selalu dia suka sebut. Dia sebut apa? Al-khiratu. Ada whiteboard. Al-khiratu. Whiteboard. Oh, boleh buka.
Baca je. Yat Min Sin Mata Kaji. Ya Allah. Ada alat? Tak ada alat. Tak apalah, tak apa. Tak apa, tak apa, tak apa. Tak apalah, biarlah. Kan ada alat. Alright. Tak tahu ada ink ke tidak. Boleh nampak? Cuba baca. Al-khiratu makhtaraha Allah. Al-khiratu makhtaraha Allah. Tadi cerita tentang siapa tadi? Raja dengan pembantu dia. Pembantu dia ni dia suka sebut kataan ni. Al-khiratu makhtaraha Allah. Yang terbaik ialah apa yang Allah pilih. Al-khiratu makhtaraha Allah. Cuba sebut sekali lagi. Apa maksud dia? Yang terbaik ialah apa yang Allah pilih. Sekali lagi. Al-khiratu makhtaraha Allah. Jadi pembantu ni dia selalu sebut gitu. Dia duduk bersembang dengan raja sikit-sikit. Al-khiratu makhtaraha Allah. Tuanku, yang terbaik, pilihan Allah itulah yang terbaik. Al-khiratu makhtaraha Allah. Dia pergi memburu, dia makan. Sekali tu dia sedang makan buah. Tuanku, yang potong buah ini terpotong jarinya sendiri, putus, terpancuk darah, sakit. Panggil tabib-tabib datang rawat luka. Sakit tuanku. Tuanku pun beritahu, sakit tangan aku ni, rawat-rawat. Dia pun cakap apa? Al-khiratu makhtaraha Allah. Aku sakit jari, kau kata ini yang terbaik. Tuanku tiba-tiba murka pada dia. Aku sakit, kau kata al-khiratu makhtaraha Allah, ini yang terbaik. Murka, lalu dipenjarakan pembantu dia. Selama ni pembantu ni lah yang dia percaya, yang dia sayang, dipenjarakan. Dia penjara. Bila diheret ke penjara, pembantu dia dalam perjalanan ke penjara, dia cakap apa? Al-khiratu makhtaraha Allah. Masuk penjara, dia cakap. Jadi dia relax dia masuk penjara. Kenapa kamu tenang sangat ni? Al-khiratu makhtaraha Allah. Tuanku tadi, oleh kerana hobi dia ni suka memburu, dia pergi juga. Aku nak pergi seorang je lah. Tak ada dah aku pergi. Dan dia pergi. Kalau pembantu dia ada, dia tahu kawasan bahaya, tak bahaya, kawasan mana boleh. Sehingga tuanku ni dia termasuk ke kawasan orang. Kawasan bukan kerajaan dia pergi. Dan dia ni ditawan. Dia ditangkap. Kalau bahasa kita orang asli lah. Tangkap dia. Dan dia diheret. Bila orang tu tengok orang macam ni ditangkap. Dan dia ni jadi tahanan yang akan dipersembahkan kepada sembahan kaum itu nak sembelih. Tuanku ni. Dibawa, diheret, tuanku nak mengonta tak boleh. Ketika nak disembelih dan nak dipersembahkan kepada sembahan kaum tersebut, salah seorang daripada pembesar kaum tadi terlihat
jari tak cukup OKU. Lalu dia kata yang macam ni kita tak boleh persembahkan pada Tuhan kita sebab cacat. Oleh kerana jari kamu cacat, takut Tuhan kami murka, kamu lagilah dilepaskan. Lalu tuanku pun seronok, balik cepat-cepat, balik bila sampai ke istana dia balik, ke tempat dia balik, dia pergi ke penjara, lepaskan. Betul kamu cakap, al-khiratu makhtarahullah. Aku terselamat, ini pilihan Allah. Aku terselamat daripada dibunuh. Cuma aku heranlah kamu ni. Mana aku nak lepaskan kamu tu, aku peluk balik. Betul lah kamu cakap. Yang terbaik adalah pilihan Allah. Cuma aku nak tanya kamu, sebab apa kamu ni? Sebab masa aku penjarakan kamu baru ni pun kamu tersenyum, kamu sebut al-khiratu makhtarah Allah. Tuanku, kalau tuanku tak penjarakan saya akan join tuanku sekali pergi memburu. Dan kalau kena tangkap, jari saya okey, saya kena bunuh. Kan? Subhanallah. Ada orang yang hanya fokus kepada luka dan sakit jarinya sahaja. Dia tidak mencari hikmah-hikmah di sebalik itu. Ada suami-suami yang kena buang kerja 20 tahun yang lalu. Tapi kerana kena buang kerja itulah dia mula buat bisnes, sekarang ni dia dah jadi millionaire. Ada tak gitu? Ada orang dulu lepas grad universiti tak jadi kahwin dengan boyfriend, kahwin dengan suami sekarang, bahagia sampai sekarang, betul tak? Kuatnya ketawa macam pengalaman je. Tak, maksud saya, ada orang, kalaulah kita fokus kepada putusnya jari tersebut, sakitlah sokmo, sokmo continuous. Kita fikir jari je lah. Kalau kita cari hikmah, patut pun bila kena penjara pun dia relax je. Al-khiratu makhtarah Allah. Saya ingat perumpamaan Ustaz Fahru Muhammad Joy buat. Ustaz Fahru, subhanallah, sangat menarik. Jari kita kalau terluka, pernah tak luka? Siasat ikan, ada kena pisau, ada kena tulai ikan, luka. Yang luka itu, kita pun ambil lemon, perah lemon atas luka tu. Weh, sakit? Okey, kejap. Tangan kita tak luka, sehat. Ambil lemon, perah. Sakit tak? Sakit tak? Okey. So, yang menyebabkan sakit dengan tak sakit, adakah lemon ataupun jari yang luka dan yang sihat tak sihat tadi? Lemon tetap lemon. Cuma bila kena dekat jari yang sihat, okey kan? Kalau kena dekat jari yang luka, tak sihat, itu yang sakit tu. Lemon ini ujian-ujian kehidupan. Sihat tak sihat ini hati kita. Bila hati sihat, datang lemon macam mana pun, dia tak sakit, dia relax je. Al-khiratu makhtarah Allah. Ni saya sambung kisah ni lah. Itu perumpamaan Ustaz Fahru buat tadi. Kalau hati tu sakit, ada luka, kena tulang ikan, kena pisau, datang ujian, datang lemon, itu sakit sangat tu. Ini Nabi sebut. Barang siapa yang redha, hatinya sehat, datang lemon macam mana pun. Lepas tu kita, apa khabar hati? Kekuatannya di situ, kelemahannya pun di situ. Kalau sehat, datanglah macam mana pun. Boleh faham tak ni? Subhanallah. Jadi, macam mana kita nak kuatkan hati, Ustaz? Dengan majlis ilmu macam ni lah. Tak boleh nak datang, ada online, orang yang ikhtiar, ada orang yang usaha, adanya akak-akak, makcik-makcik yang bukan saja dia ikut kelas online,
Tak apalah, yang depan mata saya sendiri, mak mertua saya. Suruh anak buat Facebook. Buat Facebook dia pun tak reti. Nak add friend, nak reply, nak komen pun tak reti. Tapi untuk apa? Semata-mata untuk kuliah online. Dan sambung di TV. Pagi-pagi lepas subuh ikut kuliah sama Isa Deraman. Dengan kita kuliah online. Kat TV. Facebook live lah. Live Facebook lah. Takkan dia boleh connect di TV. Kuliah. Lepas maghrib kuliah. Jadi jadual hidup pula. Tak boleh ada kuliah nanti. Ustaz ni kita ni. Buat Facebook semata-mata untuk kuliah. Jadi orang yang bersungguh, dah ramai lagi lah, bukan dia seorang. Itu yang saya nampak. Yang kita dapat feedback. Ada yang saya bila buat kelas online, buat kuliah online. Ustaz, Acik tengok ustaz ni di TV. Dia cakap. Dia tulis kat komen. Kita sambil kuliah sambil tengok komen, sambil kuliah tengok komen. Bila dia kata, oh tengok kat TV, saya pun pin komen dia. Pin maksudnya di screen tu naik komen dia. Ya. Yeah. Ustaz, nama makcik ada kat TV. Dia kata, makcik cepat ambil gambar, print screen. Dia pun print screen. Dia print screen, ustaz ada buat gitu, ada nama dia pula. Saya nak bagi tahunya, orang yang mencari, ini semua untuk merawat hati-hati kita. Kita dengar ayat Quran, kita dengar hadis-hadis Nabi, kita orang yang suka membaca, dia baca. Alhamdulillah. Orang yang tak minat membaca, mata tak apa nampak, dia dengar, dia tonton. Ini keadaan orang yang hatinya sihat. Datanglah lemon macam mana pun, insya-Allah. Al-khiratu makhtarah Allah. Yang terbaik ialah pilihan Allah. Ni nak datang ini hujan ini ni. Alhamdulillah, rahmat Allah. Ada orang yang, kalau hujan pula, basah lah aku, bedak habis nanti, baru terlekong begini. Dah lah pakai jauh, hujan pula. Itu dapat pahala lebih. Rahmat Allah. Dia masing-masing kat sini. Satu lagi masuk sikit lagi bab. Musibah antara kafarah ataupun bala. Maknanya perkara musibah yang berlaku. Ada orang selalu tanya, ustaz, kita nak macam mana kita nak menilai adakah ini bala ataupun adakah ini ujian dari Allah. Perkara musibah sifirnya senang. Bila berlaku musibah, sifirnya begini. Kepada orang saleh-salehah, musibah itu adalah ujian. Dan ia untuk mendekatkan lagi dia dengan Allah. Kepada ahli maksiat, musibah itu adalah bala dan kemurkaan Allah pada dia. Jadi bila berlaku di satu tempat, bila di tempat tu ada orang soleh, ada orang baik, ada orang tak baik, maka masing-masing. Pada orang yang dia ni kuat ibadah, dia ni rajin datang kelas, dan saya nak beritahu satu good news. Allahu Akbar. Kepada siapa-siapa yang istiqamah sebelum PKP dulu datang kuliah ni, sepanjang PKP nak sangat datang tapi tak boleh, pahala attendance berjalan. Allahu Akbar. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu peristiwa ketika balik dari peperangan Tabuk, Madinah dengan Tabuk jauh. Nak panjat bukit, turun bukit, lalu lembah, panjat, turun pada pasir. Nabi dan para sahabat pergi perang Tabuk. Selesai perang Tabuk, on the way balik, masa naik gunung turun, Nabi pun beritahu para sahabat. Nabi kata, ada orang, mereka berada di Madinah. Setiap kali kita panjat bukit, kita turun bukit, mereka mendapat pahala yang sama dengan kita. Habasahumul uzur. Mereka nak sangat datang, tapi terhalang disebabkan uzur. Orang yang istiqamah. Sekarang kelas dah buka. Esok ada kelas kat Sarawak. Esok ada. Lusa ada. Datang.
Sama ada, na'udzubillah lah, PKP balik tak boleh buat kelas, ataupun dia sendiri tak sihat, tak boleh datang. Go out. Saya datang Ustaz, saya nak buat kereta, saya nak kaki sakit ni. Nak sangat datang, nak. Tapi sekarang ada alternatif, kita ada live. Kita tengok live. Ustaz, saya tak reti lah nak tengok live ni. Tak reti, tapi rasa nak datang, tapi tak sihat. Pahala dapat. Allah. Okey, kalau gitu Ustaz, esok saya tak payah datang lah. Saya kat rumah pahala dah. Nabi sebut dah, habasahumul uzr. Dia nak attempt, tetapi terhalang disebabkan uzur. Uzur ni mungkin dia sakit. Uzur ni mungkin kereta dia rosak. Uzur mungkin dia nak datang sangat. Besan pula sampai. Besan ni nak datang tahu orang ada kelas. Tapi tak apalah. Layan tetamu. Terhalang. Nak. Bila tetamu datang, sudah pasti itu lebih utama. Aula. Layanlah tetamu. Tapi nak beritahunya, Nabi SAW memang beritahu. Orang-orang istiqamah, kita orang lelaki. Kita selalu pergi sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat kan? Kita selalu pergi sembahyang Jumaat. Tiba-tiba tak boleh pergi sembahyang Jumaat. Disebabkan SOP, wabak, mudarat yang kita nak elakkan. InsyaAllah, pahala berjalan. Saya hari Jumaat baru mula khutbah balik kat Putrajaya. Lama tak khutbah. Kan? Jadi, berdapat khutbah balik. Lega. Subhanallah, kita harapkan yang kita duduk selalu buat masa kita sihat, masa tidak ada uzur. Bila kita uzur, sama juga dengan orang lelaki. Saya selalu sebutlah pada orang lelaki, waktu sembahyang Jumaat yang ada kota. Jadi adanya orang yang pergi dari ofis, dari rumah, beratur, tengah panas, sampai giliran, cukup dah kota, tak boleh masuk dah. Tak payah marah. Ni dia marah ke AJK. Marah, siap maki hamun AJK. Dapat dah pahala. Balik sembahyang zuhur kat rumah. Bahkan dapat additional lagi pahala beratur tengah panas tu. Sebab Allah tahu niat kita. Ni tiba-tiba beratur, lepas tu tak boleh masuk, dia duduk maki hamun kat AJK. Jadi, biarlah dengan jiwa itu kita datang untuk ibadah. Ustaz senanglah cakap, Ustaz boleh masuk VIP. Dah jadilah Ustaz juga. Dah tak nak jadi Ustaz, tak apalah. Dapat pahala bagi yang lain. Dapat kelebihan bagi yang lain masing-masing. Kan? Jadi, bila yang ada yang bincang, apabila bersebut berkenaan dengan musibah, adakah ia satu bala? Adakah ia satu ujian daripada Allah? Orang beriman, itu ujian daripada Allah. Tanda Allah sayang. Dan mungkin ramai dah kita selalu dengar dah hadis-hadis yang berkait dengan wabak kan. Hadis Rasulullah bila Aisyah tanya itu kita dah bincang panjang dah. Tapi kita faham begitulah. Kita ambil lah iktibar. Macam lebih kurang juga dengan cerita Al-Khiratu Makhtarah Allah. Yang kisah seorang anak muda tu. Yang dia nak kahwin. Dia nak kahwin. Kawan-kawan semua dah kahwin. Dah ada anak. Dia seorang lagi tak kahwin-kahwin. Jadi dia banyak tak jadi semua. Last sekali dia pergi jumpa seorang Tok Syekh, Tok Guru. Tok Guru kata, kamu berdoa tak? Doa. Kamu minta bersungguh tak? Sungguh. Cuba kali ni kamu pergi buat apa yang aku bagi tahu. Saya buat kan. Bagi tahu je. Awak pergi ke masjid tu sekarang. Solat 2 rakaat, solat hajat. Doa dalam bahasa sendiri. Mengadu pada Allah apa yang berlaku, kenapa tak jadi. Kemudian macam mana nak, macam mana cerita pada Allah dalam doa in your own language. Anak muda tu pun pergilah. Dia buat sembahyang hajat, doa. Kemudian dia berdoa pada Allah dengan bahasa dia sendiri. Bila doa dengan bahasa sendiri ni, siapa dia menangis-nangis. Esok-esok dia bercerita pada Allah. Tak jumpa-jumpa lagi jodoh, apa yang dah berlaku, kenapa tak jadi. Tak. Sehingga dia kata, aku serahlah pada Allah. Tok Syekh tadi kata, buat ini aku buat dah. Dia keluar je masjid, dia nak pergi naik motosikal dia, ada anjing gila 2 ekor datang kejar dia. Tak ada naik motor, dia lari, seekor anjing tu sempat tekan kaki dia, gigit kaki dia, luka berdarah. Orang kampung datang tolong. Okey lah, tapi luka teruk.
Dia kata aku minta isteri, dapat anjing pula. Dia bawa ke hospital, kena tahan dalam 3 hari di ward untuk bersih rawatan. Nurse yang duduk layang tiap-tiap hari tu, akhirnya dia berkenalan dengan nurse tu. Baiknya cara nurse layan dia, ambil nombor. Tahu tak sambungan cerita dia? Akhirnya kahwin dengan nurse tu. Allah bagi dengan cara yang Allah pilih, bukan dengan cara kita. Al-khiratu makhtarah Allah. Yang terbaik ialah pilihan Allah. Minta nak kahwin, dapat anjing kejar, luka kaki. Hello? Hello? Habis masa dah ke kak? Mama fan, mama hon, amo men. Itu lagu Arab. Budak lagu kecil. Tak apa, jawab dulu. Jawab dulu, tak apa. Jawab. Dah takut ada emergency ke? Dah takut ada emergency. Jawab je, tak apa. Al-khiratu makhtarah Allah. Yang terbaik ialah pilihan Allah. Tadi ada orang mengantuk, nasib baik dengar bunyi telefon, dia tak jadi nak tidur. Alhamdulillah. Tengok telefon. Sebab masing-masing ingat telefon masing-masing. Alhamdulillah. Okey je. Cerah dah mata balik, tak jadi ngantuk. Jadi kita balik sekali lagi, sebab itulah step-step kita sebut sikit secara ringkas. Apa yang reaksi apabila berlaku musibah. Ada tak apa, jawab dulu. Jawab je. Takut ada emergency ke apa-apa. Tak apa, okey je. Saya bab telefon waktu kuliah ni, saya ingat masa saya belajar di Mekah dulu. Memang saya belajar tahun 2008 dulu, saya setahun kat Mekah. Yang belajar formal lah. Malam-malam kita pergi belajar di rumah Syekh. Yang informal tapi belajar di rumah. Adalah dalam 20-30 orang. Saya orang Malaysia. Syekh tu ngajar tafsir. Main Isyak dia akan sambung lagi. Lepas tu makan. Syekh belanja makan tiap-tiap kali kuliah. Dia sediakan makanan. Ada satu kali kuliah tu, saya ingat lagi. Jadi masa kuliah ni, Syekh duk mengajar. Dia orang Arab ni, rumah dia banyak tingkat kan? Dekat atas. Jadi masa dia tengah kuliah, telefon dia bunyi. Dia tengok nombor, yang callnya adalah nombor rumah dia. Mana dari dekat atas lah. Anak-anak call. Kuliah, tafsir. Dia pun sambung. Call lagi. Dia tak layan. Sambung kuliah. Call lagi. Dia tak layan. Kuliah, sampai habis kuliah. Dia memang dia tak ganggu. Kuliah dia jalan. Lepas tu bila azan Isyak, dia call balik. Rupanya isteri, ni kami di Mekah ni. Di rumah dia di Mekah. Rupanya isteri dia dari Jeddah on the way balik ke Mekah dengan anak dia yang seorang lagi, yang kereta accident dan meninggal. Allahu Akbar. Isteri dia meninggal. Dia kata isteri dia petang tadi call, bang saya dah aturkan untuk makanan anak-anak murid tu untuk kuliah, lepas kuliah macam ni kita dah laut ni. Dia arrangement, ada urusan di Jeddah, balik accident. Esok tu saya pun sembahyang jenazah masa tu lepas Zuhur di Masjidil Haram, dan saya ikut sekali hantar jenazah tu sampai ke kubur Ma'la, masuk dalam kawasan kubur, tengok jenazah diturunkan, kita ikut sekali. Jadi malam Zuhur tadi kan jenazah, malam tu saya ni tak datang kelas, tak datang lah. Allah, orang baru isteri meninggal lah. Jadi kita pun tak nak tanya ada kelas ke tak, pandai-pandai lah. Next day kawan beritahu rupanya malam tu dia tak cancel pun kelas, dia tetap kuliah. Cuma malam tu tajuk redha, tajuk sabar. Memang sedih lah malam tu. Kita rasa rugi pula tak attend. Subhanallah. Jadi bukan apa, sebab tu saya kata jawab je call tu, sebab takut ada emergency kan. Tapi kalau silent dari awal semua lagi baik.
Tapi kalau ada tu mungkin emergency. Tapi kalau tahu dah suami ni nak haid, buat apa, dah habis ke kelas, tu tak payah jawab ini ustaz ajar apa. Jadi pukul apa kita? Pukul 10 sikit saya go terus saya ringkas. Hari ni puasa ramai kan. Bila musibah berlaku, yang pertama sebut, ini step dia kita sebut kat sini. Apabila berlaku musibah ada 4 perkara. Yang pertama, sebutlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah yang kita selalu tahu, alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa saja musibah. Ada kawan saya aksiden motor. Jadi yang seorang lagi datang beritahu, ustaz ni dia aksiden motor. Kita pun sebutlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak mati lagi ustaz, tak mati lagi. Dia ingat inna lillahi ni untuk orang mati je. Musibah, apa saja musibah. Ya, ibu-ibu duk siaikan, kena pisau luka, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anak jatuh basikal, biarlah ada di bibir mulut kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita tengok berita Allah, ada pesta, lepas daripada pesta ni berlaku super spreader baru pula, positif COVID, inna lillahi wa inna ilaihi. Boleh kan kita tengok berita Allah dah baik, lama dah baik, nak bergaduh pula, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah. Kita tengok berita orang lalu kereta tiba-tiba kat construction jatuh batu tak tu. Tengok tu begitu sangat menginsafkan. Baru ni yang terbaru kat mana? Ceras ke mana? Alam Damai. Jalan bawah tu je pung batu jatuh. Ya Allah. Ya Allah. Jadi kita tengok perkara-perkara sedemikian, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, biar biasa di bibir mulut kita. Yang kedua, sentiasa ingatkan diri bahawa musibah yang Allah timpakan ini adalah mesej dari Allah untuk melatih kita agar bersabar dan redha. Panjang kita tulis sikit. Ingatkan diri, berlaku musibah, ini mesej dari Allah. Sebab tu saya rasa hari ni kuliah sejam hari ni, kalau ingat ayat ni sikit boleh dah. Ayat siapa tadi? Dia sebut apa? Al-khiratu makhtaraha Allah. Yang terbaik adalah pilihan Allah. Ini cara, ini nombor 2. Nak ingatkan diri bahawa musibah ini adalah satu mesej dari Allah. Dan yang ketiga, husnuzzan billah. Bersangka baiklah kepada Allah. Dari sinilah akan timbul doa yang diajar oleh Nabi SAW, yang dibaca oleh Ummu Salamah tu. Bila kita bersangka baik kepada Allah. Tadi yang kedua kita faham ini ada mesej dari Allah untuk aku ni. Ada mesej dari Allah. Yang kedua, yang ketiga, sangka baik dengan Allah. Dan dari sinilah kita boleh doa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Allah, cuba baca sekali, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, berilah pahala kepadaku di atas musibah ini dan gantikan yang lebih baik. Doa ini hanya terkeluar dari mulut orang yang ada husnuzzan billah, sangka baik dengan Allah. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berilah pahala kepadaku di atas musibah ini, wa akhluf li khairan minha, gantikan kepada aku yang lebih baik. Kita tahu kisah Ummu Salamah kan? Ingat tak? Yes, yang masa nak hijrah tu. Masa hijrah, dia terpisah dengan suami, dengan anak-anak dulu setahun, hijrah dulu. Kemudian Abu Salamah baru pergi dengan anak, jumpa duduk sekejap, perang Uhud. Baru nak mula live di Madinah, perang Badar. Balik perang Badar, suami cedera meninggal. Ummu Salamah baca doa ni. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berilah pahala di atas musibah ni. Bila dia nak baca yang kedua, wa akhluf li khairan minha, ya Allah gantikan lebih baik, dia tersekat nak baca doa ni. Sebab apa? Suami dia meninggal,
Suami dia meninggal. Tadi cerita kan dia terpisah dah setahun. Sebab dia hijrah dulu. Suami dia kena tahan. Lepas tahun baru jumpa di Madinah. Tahun kedua hijrah. Baru je jumpa perang Badar. Lepas pergi perang. Lepas perang Badar, okeylah balik. Suami dia sihat. Baru nak mula live perang Uhud. Tahun ketiga hijrah. Masa perang Uhud ni suami dia cedera. Balik cedera. Dia duduk jaga-jaga suami dia meninggal. Bila suami meninggal, dia bacalah doa. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berilah pahala padaku di atas musibah ni. Rangkap kedua doa. Allah wakhluf li khairan minha. Ya Allah, gantikan lebih baik. Masa dia nak baca rangkap kedua doa, dia tersekat sekejap. Sebab apa? Siapa lagi yang lebih baik daripada abangku? Jadi masa dia nak doa rangkap kedua ni, dia wakhluf li khairan minha. Ya Allah, gantikan yang lebih baik. Dia Ummu Salamah ni, sebab Abu Salamah ni yang terbaik dah. Dia nak baca doa ganti yang lebih baik, dia tapi oleh kerana doa ini diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia baca wakhluf li khairan minha, ganti lebih baik. Sebab lebih baik ini mungkin kehidupan, rezeki, kesihatan, kan? Tapi doa ini akhirnya Sayyidina Abu Bakar datang Pinang, ditolak. Sayyidina Umar datang Pinang, ditolak. Akhirnya datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pinang dia. Ya Rasulullah Pinang saya ni tua dah. You nak kat I lagi ke? I dah tua. Saya ni Rasulullah, saya ada anak-anak. Salamah yang dibawa tu. Satu lagi Rasulullah, saya ni ada perangai sikit, mudi. Saya bimbang kalau saya kahwin dengan Rasulullah, takut-takut saya buat perangai, nanti Rasulullah rasa nak marah kat saya. Saya takut kalau Rasulullah nak marah, nanti Allah pun marah kat saya. Rasulullah jawab, kalau kamu kata kamu tua, aku pun tua dah. Kan Rasulullah hijrah umur 53. Hijrah tu. Perang Badar tahun kedua 55. Perang Uhud tahun ketiga 56. Rasulullah kata kalau kamu kata kamu berumur dah, aku pun berumur dah. Kalau kamu kata kamu ada anak-anak, anak-anak itu anak-anak aku juga nanti. Dan kamu kata kamu ada penyakit perangai mudi tu, aku akan doa kepada Allah agar dihilangkan penyakit tersebut. Maknanya berjuruhlah. Lalu fa asbahat Ummu Salamah ummul mukminin. Daripada dia ni Ummu Salamah, dia jadi Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Berkat doa masa musibah ni dapat ganti yang lebih baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah pasti lebih baik, kan? Sehingga ada kisah Ummu Salamah, dia ketika duduk-duduk dengan Rasulullah cerita tentang syurga, dia terlintas satu perkara. Dia pun tanya Rasulullah. Dia kata, Abang Mat, kalau seorang perempuan dia ada dua suami, dengan maksud perempuan itu suami dia meninggal, kemudian dia kahwin dengan suami lain. Ini soalan Ummu Salamah ni. Sekiranya kedua-dua suami itu masuk syurga, perempuan ini akan duduk dengan suami yang mana? Habis masa dah, kita sambung lain kali lah kuliah habis dah kan? Sebenarnya jawapan Ummu Salamah ni orang lelaki kena dengar. Kita kena dengar jawapan ni, kita kena ingat betul-betul. Kita orang lelaki kena dengar. Rasulullah jawab, perempuan itu akan bersama dengan suaminya yang lebih banyak solat ke? Lebih banyak sedekah ke? Lebih banyak puasa sunat ke? Lebih banyak baca Quran ke? Yang lebih, kita sambung minggu depan je lah kuliah. Yang lebih baik akhlaknya terhadap isteri.
At this point, akhlak menjadi dua-dua ahli syurga. So pada hebatnya ahli syurga, ukuran dah dua-dua syurga dah pada akhlaknya terhadap isteri. Allahu Akbar. Point. Dua-dua ahli syurga. Dan sudah pastilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah kalau cerita bab akhlak. Tapi ini adalah mesej kepada para suami bahawa nilai akhlak kepada isteri itu paling tinggi. Sebab kita datang masjid, kita datang dengan kuliah, semua orang kata baik. Ustaz kuliah orang kata baik. Orang tak tahu kita suami-suami dengan isteri macam mana kat rumah. Dia si suami ni duduk sah depan, zikir baca Quran, tapi dengan isteri kat rumah, cepat sini, nampak apa lain macam sini lapar. Dekat masjid dia duduk sah depan, dia baca Quran, tapi dia gagang di Mekah pun tawaf, dia tinggal di sini. Lambat je. Lambatlah, beranak 5 orang dah anak awak. Dulu masa kahwin, dulu kan shopping laju je jalan, sekarang lambat. Ya dulu bang. Jadi berapa kali beranak, berapa banyak wayar putus dah. Orat. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar nilai ini. Hebat nilai. Dua-dua ahli syurga dah tu. Ahli syurga dah. Suami awak haji ni bagus, puan suami puan ni bagus, sporty, suka bergurau, suka bawa lawak, suka tolong orang. Isteri kat tu, yelah. Aku suruh buang sampah pun kira. Aku suruh buang sampah je penuh dah kat dapur, bukan buang jauh kat luar tu je lori datang ambil. Memang tak nak. Suami puan ni baik, suka tolong orang, suka lipat sejadah kat masjid. Yelah, baik. Orang tak tahu. Itulah yang orang tak tahu, itulah. Ya Rasulullah kata masa dalam syurga pun, ketika dua-dua ahli syurga, situ dia punya nilai. Allah. Allahu Akbar. Ni yang sedang menonton online, tag suami masing-masing. Biar suami dengar. Tag, share. Benda kuliah online. Share. Allahu Akbar. Ini Rasulullah. Cerita Ummu Salamah tadilah. Doa musibah. Dia diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu diambil oleh Ummu Salamah, diamal, akhirnya dia jadi Ummul Mukminin. Dan yang terakhir, bila berlaku musibah, jangan angkuh dan sombong dengan Allah. Kadang-kadang ada orang yang dia sombong dengan Allah bila musibah datang. Anak Nabi Nuh kata, tak apa, saya duduk atas bukit ni tinggi, okey, tak ada masalah. Habis kena. Tak apa, saya duit banyak, saya ada personal doktor. Tak apa, vaksin saya boleh beli. Tak apa, dia terlalu sombong dengan musibah. Bila Allah Ta'ala nak kun fayakun, kamu kaya ke, pangkat besar ke, SOP ke, kena juga. Tak boleh, jangan sombong dengan Allah, terutamanya ketika musibah. Ada kalanya datang musibah, dia terselamat. Dengan terselamat itu dia rasa sombong dengan apa yang dia ada. Dia rasa prevention yang dia buat itu segala-galanya, sehingga dia lupa kuasa Allah. Jangan sombong dengan musibah. Biarlah dengan musibah-musibah yang berlaku, kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada soalan ke? Seminit dua. Ya. Kalau dia kahwin 3 kali lah. Kalau isteri, kalau suami pula, kalau yang ada isteri 2, 4, 3 kali dan sebagainya, sama juga. Suami yang ada isteri 2, 3, yang ada lebih isteri. Isteri-isteri ni dia yang paling salihah, dia akan menjadi ketua bidadari-bidadari. Saya ingat juga program online baru-baru ni, saya program dengan Ustazah Asma Harun. Ustazah Asma Harun dengan suami dia. Jadi banyaklah suami dia, Ustazah Asma Harun, cerita tentang tajuk kita bincang, tersungkur di pintu neraka. Jadi Ustazah Asma cerita tentang amaran-amaran Allah yang membawa ke neraka. Suami dia cerita nikmat-nikmat syurga. Jadi antara nikmat syurga,
bidadari syurga. Dalam program live, saya pun tanyalah suami Ustaz, Ustaz, nikmat syurga bidadari, Ustaz nak tak bidadari dalam syurga? Cepat-cepat Ustaz Asma jawab, saya lah ketua bidadari. Saya nak kacau Ustaz Asma. Saya nak kacau Ustazah tu. Saya lah bang ketua bidadari Maknanya itulah kefahaman. Bayangkan orang yang kita dalam keluarga, dalam rumah kita ada 5-6 orang bibi. Seorang dak masak, seorang basuh baju, seorang sidai, seorang kemah rumah. Isteri ni enjoy je. Dan jangan bimbanglah, dalam syurga cerita cemburu ni tak ada. Yang pasti isteri yang salihah, yang diredai oleh suaminya, dia akan jadi ketua semua nanti. Kalau isteri ada 2, 3, 4 semuanya salihah, maka dia akan bersama. Kita lain dalam syurga. Kita tak ada unsur cemburu tu, tidak ada dalam syurga. Buang air besar, buang air kecil pun tak ada dalam syurga. Jadi dia tidak sama. Kadang-kadang yang penting apa? Yang penting kita yakin dengan apa yang Nabi janji. Jadi isteri yang salihah, yang diredai oleh suaminya, maka dialah bos di hari akhirat nanti. Kalau semuanya salihah, semuanya berakhlak baik, mereka akan bahagia di dunia, bahagia di akhirat pun bahagia. Sebab kalau sebut isteri 2, 3, 4, kalau salihah belaka, pakat-pakat berebut menunaikan hak, bukan menuntut hak, pakat-pakat give and take, salihah semua kat dunia, mana kat dunia dia bahagia dah. Kat akhirat lagi lah bahagia. Ada sini yang ada 2, 3 isteri. Cik Mah, cameraman berapa? Allah. Boleh dah tu. Salihah insya-Allah tak ada masalah di dunia. Di dunia tak ada masalah, di hari akhirat pun tak ada masalah. Cuma kadang-kadang tajuk ini jadi sensitif. Jadi sensitif apabila si lelaki tidak menunaikan keadilan dan hak. Dan apabila yang perempuan ini tidak salihah dan menjadikan isu ni masalah. Kita tak nak, tak apa, tak ada masalah, tapi hukum Allah. Kalau yang nak buat dengan cara yang Allah Ta'ala ajar. Saya tak berani. Buat masa ni lah. Dah tak berani. Tak berani apa? Bukan kita takut kat isteri. Kita takut tak boleh nak tunaikan tanggungjawab. Susah juga di hari akhirat. Sebab Nabi sebut, lelaki yang ada 2 isteri, maksud poligami lah. Kalau tidak menunaikan adil hak, di hari akhirat berjalan sengit. Oi, susah juga kita. Ustaz datang kuliah dulu, okey. Kenapa sengit nak kubur ni? Berat kita. Masa datang kuliah dulu kat masjid, nampak okey. Kat akhirat berjalan sengit. Na'udzubillah. Jadi gitulah. Maknanya, Ummu Salamah tadi tanya, dan memang akhlak sebenarnya, bila kita bercakap tentang akhlak, ia adalah terjemahan kepada iman, kepada hati yang nak diperah limau nipis atau tidak tadi tu. Hati sihat, akhlak pun jadi sihat. Dengan suami, kawan-kawan, dengan jiran. Saya rasa sekadar itulah sedikit pada pagi ini.